Terima kasih pada semua pengundi di Parlimen saya P012 Jerai kerana memberi mandat sekali lagi untuk saya buat suara rakyat di Parlimen Jerai, di Parlimen yang mulia ini. Saya juga akan menjadi penghubung yang berkesan di antara rakyat dengan kerajaan walaupun saya di pihak pembangkang. Rakyat amat maklum tentang peruntukan 1.3 juta yang dikurangkan daripada 3.8 juta yang diberikan peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan. Peruntukan itu hanya diwar-warkan untuk ahli parlimen yang menyokong kerajaan campuran sahaja, manakala pembangkang seperti mana ahli parlimen rakan-rakan saya yang lain juga menyeru agar peruntukan yang sama dapat diberikan agar kerajaan madani, bermaksud kerajaan yang bertamadun, pengisian dalamannya bukan sahaja memenuhi keperluan rakyat dengan nilai manusiawi, tetapi mengandungi juga nilai ukhrawi. Ini juga bermaksud sebarang peminggiran, kelompok atau berlakunya diskriminasi dalam kalangan kami sebagai pembangkang menambah parahkan konsep madani yang dibawa. Saya masih ingat YB Tambun berkali-kali pernah membaca ayat 70 dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Maksudnya, sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam dan kami angkut atau membawa mereka di darat dan di laut, dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dalam kalangan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Sekiranya ayat ini dibaca berkali-kali, ditambah pula dengan konsep madani, juga secara mudahnya mentakrimkan manusia atau memuliakan manusia, kerana manusia makhluk yang hebat akal kurniaan Tuhan Rabbul Jalil dan mampu mengurus mentadbir dengan baik agar menjadi negara yang bertamadun dan melahirkan pimpinan pelapis yang menguntungkan negara. Oleh yang demikian, pelanggaran konsep ini akan membawa kerosakan generasi akan datang. Sudah tentu seluruh barisan kepimpinan akan dipertanggungjawabkan atas janji dan penolakan secara pilih kasih. Tuan Yang Dipertua, dalam akhbar utusan Malaysia, saya menjadi kolumnis dalam klinik Jawi Utusan yang disiarkan setiap hari Jumaat besok pagi. Kini hampir 5 tahun saya masih menulis artikel Jawi di akhbar tersebut walaupun terdapat kekangan masa. Saya gagahi juga setiap minggu untuk memeriahkan Jawi melalui media cetak. Saya juga berterima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang menyediakan ruang kepada penggiat Jawi dengan memberi tauliah pelantikan Dewan Munshi Jawi setaraf dengan Munshi Bahasa dan Munshi Sastra. Saya amat berharap kerajaan membuka peluang seluas-luasnya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bagi melahirkan lebih ramai Munshi Jawi dan terbuka untuk semua masyarakat majmuk untuk sama-sama mengangkat dan menjulang tulisan Jawi yang merupakan khazanah bernilai negara. Sebagai orang yang terlibat di lapangan pendidikan tulisan Jawi arus perdana di pendidikan menengah dan rendah satu ketika dahulu, sudah tentu usaha memartabatkan tulisan Jawi menjadi keutamaan saya. Saya melihat Menteri Pendidikan yang baru. Ada? Tak ada. Dalam kerajaan madani, ejaan madani pun aturan menulisnya tidak dieja secara kelaziman ejaan Melayu, kerana ejaan madani mengikut bahasa sumbernya datang daripada bahasa Arab. Min, dal, nun, ya, madani. Pengaruh bahasa Arab inilah yang mendominasi tulisan Jawi. Perlu membuat sesuatu yang besar dalam memperkasakan tulisan Jawi. Sesuatu yang besar yang perlu dilakukan oleh Menteri Pendidikan ialah dengan maksud mempersadakan semula tulisan Jawi di peringkat menengah atas. Saya sebutkan di sini disebabkan pelajar di tingkatan 4 dan 5 di seluruh sekolah arus perdana sudah lama disediakan slot Jawi bagi diuji kemampuan penguasaan tulisan Jawi dalam subjek pendidikan Islam di peringkat SPM.
Namun, kini telah ditiadakan. Nampak mudah dengan tiadanya slot tersebut dalam peperiksaan SPM. Namun di sebalik itu sudah tiada lagi program atau aktiviti semarak jawi di peringkat menengah atas dan sudah hilang aktiviti untuk meneruskan kesinambungan jawi. Saya berharap pihak kementerian dapat mengembalikan semula tulisan jawi terutama dalam peperiksaan sebanyak 12 markah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam SPM telah disediakan. Perkara ini harus datangnya daripada seorang yang diamanahkan sebagai Menteri Pendidikan. Sekiranya Menteri terlepas pandang dengan keputusan yang dibuat, maka seluruh institusi pendidikan akan tersekat dan terhad pembelajaran jawi bagi disambung dari generasi ke generasi yang akan datang. Sebenarnya pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun menyediakan buku pedoman jawi yang autentik. Para guru terutamanya di bidang kemanusiaan yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam perlu diberi kepahaman mengenai pengkaedahan tulisan jawi. Saya sebutkan di sini kerana jawi tidak lagi dominan di sekolah arus perdana. Apatah lagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sering menjadikan jawi sebagai tulisan yang dinamik. Dengan maksud kedinamikan ini bagi memperkukuh tulisan jawi agar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Sudah tentu para guru juga tidak dapat mengikuti perubahan semasa. Justru itu, saya mencadangkan agar peruntukan dan dana dapat disediakan oleh pihak kerajaan bagi memantapkan pedagogi jawi dalam kalangan guru di sekolah di semua peringkat. Ketamadunan ilmu perlu digilam agar manuskrip jawi yang masih banyak perlu digali untuk mengetahui sejarah peradaban ummah. Jerai, Pak Bunta minta laluan sikit. Sila. Terima kasih Jerai. Terima kasih Yang Bertua Dewan. Saya ingin mencadangkan kepada Jerai, setuju atau tidak, sekiranya tulisan jawi dimertabatkan semula dengan sering digunakan dalam urusan-urusan resmi pihak kerajaan, terutamanya JAKIM, jawi ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan Yadim dan sebagainya, supaya tulisan jawi dimertabatkan semula. Kerana kita mahu rakyat Malaysia, tak kira bangsa apa, mengetahui asal-usul di negara kita ini. Rakyat Malaysia, orang Melayu terutamanya, kenal tulisan melalui tulisan jawi. Sedangkan, sekejap lagi, bagi laporan sikit. Bangsa-bangsa lain di negara ASEAN ada tulisannya sendiri. Thailand ada tulisan sendiri, Cambodia ada tulisan sendiri, China pun ada tulisan sendiri. Apa salahnya kita martabatkan semula tulisan jawi? Ya. Terima kasih Pak Buntar dan masukkan dalam ucapan saya. Sebab saya setuju. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, saya juga berharap bagi Dewan Bahasa dan Pustaka mengorak langkah dengan lebih jauh lagi agar peranan Dewan Bahasa sebagai ejen pengembang tulisan ini dapat disemarakkan di perseda negara mengikut kesesuaian khalayak. Hal demikian juga memerlukan peruntukan bagi menjayakan aktiviti tersebut. Sehubungan untuk memperkasakan tulisan jawi, saya juga mengalu-alukan kesinambungan program melestarikan jawi seperti yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Agama dengan program Jawi Hari Jumaat. Sekurang-kurangnya, Menteri Hal Ehwal Agama yang baru dapat meneruskan dan memberi nafas baru dengan idea kreatif bagi membudaya, memperkasa dan memertabatkan tulisan jawi dalam kalangan anak-anak bangsa di seluruh negara. Saya nampak melalui guru-guru kafah di seluruh negara aset penting bagi meneruskan agenda memperkukuhkan identiti tulisan jawi di negara ini. Saya sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memastikan tulisan jawi dapat diangkat lebih baik lagi dan diterima semula sebagai tulisan terpenting menjadi wahana perhubungan yang sangat diguna pakai tanpa prejudis perkauman yang ketika satu dahulu yang cukup hebat. Selain itu, saya juga dalam sidang penggal yang lalu pernah mengutarakan kepada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan agar dapat memberi nilai tambah yang cukup berkesan ke arah memasarkan kecantikan seni khat di tempat tumpuan umum, khususnya di kawasan tumpuan pelancong di seluruh negara. Papan tanda program mesti dimasukkan tulisan khat kerana kita mempunyai ramai penulis khat yang berselera di seluruh negara. Begitu juga di stesen TV
Saya difahamkan Menteri yang memikul tugas di Kementerian Komunikasi dan Digital, YB Lebah Pantai berpengalaman menganjurkan aktiviti seni khat dan kini tibalah masa beliau mengorak langkah dengan lebih jauh lagi mempersadakan program jawi berasaskan keunikan seni khat atau memperkasakan program jawi di media elektronik di bawah kementerian beliau. Semua ini Tuan Yang di-Pertua memberi gambaran bahawa mempersadakan jawi di negara ini tidak mempunyai sentimen politik mana-mana pihak, hanya sekadar mengoptimumkan penyelesaian semata-mata untuk memertabatkan kegemilangan tulisan ini di tengah masyarakat. Ruginya kita seandainya khazanah yang hebat yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu terus terpinggir atau dipinggirkan oleh generasi yang berkuasa hari ini. Semoga sinar tulisan jawi dapat dibugarkan kembali dalam semua institusi berkepentingan agar rakyat terutamanya generasi hari ini mampu memahami budaya khazanah mereka yang dipelopori oleh orang terdahulu. Jerai, Ya, minta laluan sikit. masa tu. Sikit. Okey, setujukah Jerai apabila bahasa Jawi adalah satu bahasa yang pernah jadi lingua franca untuk bahasa perantaraan perdagangan suatu masa dulu, dan juga saya dapat lihat bagaimana pekedai-pekedai terutamanya bangsa lain di kampung-kampung dulu mengambil pesanan menggunakan tulisan Jawi, dan tulisan Jawi ini sesuai dijadikan warisan, tulisan warisan kita. Itu saja. Ya, terima kasih Pada Msa. Saya setuju dan masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya, saya tak mempunyai banyak masa. Saya nak menarik perhatian Tuan Yang di-Pertua tentang isu pesawah padi, dan saya ada satu masalah di Parlimen Jerai yang perlu saya sebutkan di sini. Bagaimana untuk mengalirkan air banjir ke laut, mereka menggunakan Sungai Coras. Dan mereka telah mengadakan projek tebatan, tetapi akhirnya mengakibatkan banjir berlaku dengan lebih teruk dan mengakibatkan ratusan relung di antara sempadan Jerai dengan Pendang, mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Jadi saya ingin kepada kementerian berkenaan supaya melihat semula projek ini kerana menyebabkan banjir termenung, menyebabkan pesawah-pesawah kerugian setiap kali musim mengerjakan sawah padi. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya menjunjung kasih atas titah jawapan tuanku. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Betong. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Betong untuk turut serta dalam perbahasan titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Betong menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan mesyuarat pertama Pegal Kedua Parlimen ke-15. Kali pertama dalam sejarah negara Malaysia telah berlaku parlimen tergantung sejak kemerdekaan Malaysia. Keprihatinan tuanku terhadap rakyat Malaysia amatlah dihargai dan menjadi pembakar semangat kepada kerajaan perpaduan yang dibentuk atas nasihat tuanku untuk membina semula negara demi kestabilan politik yang akan memberi persekitaran yang kondusif kepada pentadbiran negara untuk mengembangkan ekonomi dengan tumpuan menjamin kesejahteraan rakyat dan menangani isu kos sara hidup terutama golongan berpendapatan rendah. Tanggungjawab kami sebagai wakil rakyat amat jelas untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, mencari penyelesaian kepada permasalahan dan isu serta melaksanakan inisiatif yang mengembalikan kecemerlangan negara ini. Ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang amat berat. Dengan kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengundi Parlimen Betong yang telah memilih saya sebagai wakil mereka di Dewan Rakyat. Saya akan menyentuh beberapa isu dalam perbahasan ini dan saya mulakan dengan dua rangkap pantun. Tiada parti mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Nasihat Agung JPS hormati demi kestabilan kerajaan perpaduan. Sayur dimasak, beras ditanak, ikan digoreng, sambal tumis. Perjuangan JPS utamakan Sarawak, menuntut hak yang terhakis. Sebagai permulaan, izinkan saya memetik titah Yang di-Pertuan Agong tempoh hari yang mengingatkan kita semua bahawa semangat
muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan negara. Kerana itu, keutuhan, keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang berlandaskan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan hendaklah dijadikan agenda utama demi nusa tercinta. Oleh demikian, saya sebagai wakil rakyat dari Sarawak menyokong titah Yang di-Pertuan Agong yang selari dengan pendirian Kerajaan Sarawak melalui GPS yang telah bersetuju untuk bersama membentuk Kerajaan Perpaduan, bahawa pemufakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti Kerajaan Perpaduan Malaysia yang selari dengan keputusan hasrat murni Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Dengan demikian, kerajaan boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya juga percaya kerjasama penting untuk Sarawak tanpa mengira parti politik yang memerintah. Maka besar harapan saya agar Kerajaan Perpaduan yang baru ini akan melaksanakan tanggungjawab kepada pembangunan Sarawak selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya bagi mengembalikan status Sabah dan Sarawak berteraskan Perjanjian Malaysia 1963. Puan Timbalan Yang di-Pertua, senada dengan rakan-rakan dalam JPS, saya ingin menyentuh perkara Perjanjian Malaysia 63 dan tuntutan Sarawak yang lain. Betul menyeru agar kerajaan mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Betul menzahirkan ucapan terima kasih kepada pucuk pimpinan Kerajaan Perpaduan yang telah mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai wilayah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang telah memberi jaminan mengenai pemberian khas perkara 112D dan menaikkan pemberian ke 300 juta ringgit setahun. Walau bagaimanapun, betul minta ianya dilaksanakan sepenuhnya serta memperincikan satu formula yang khusus. Betong menyokong penuh permohonan Sarawak untuk Pelabuhan Bintulu di bawah bidang kuasa Kerajaan Sarawak. Ini selari dengan kehendak strategi pembangunan pasca COVID-2030 Sarawak, di mana pelabuhan merupakan infrastruktur penting dalam strategi memacu ekonomi Sarawak menjelang 2030. Dan menyokong moga tuntutan agihan kursi 1/3 kepada Sabah dan Sarawak dipercepatkan. Betong mohon dipercepatkan penyerahan kuasa mengenai hak ehwal pendidikan dan kesihatan seperti yang termaktub dalam MA 63. Puan Timbalan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh hal pendapatan kerajaan. Kerajaan perlu mencari jalan meningkatkan hasil pendapatan negara, terutamanya apabila paras hutang negara berada di tahap yang tinggi mencecah hampir 1.5 trilion jika dicampur bersama liability. Kaedah baru perlu dirangka agar kerajaan dapat menambah pendapatan yang sekaligus mampu disalurkan semula untuk pemekasaan ekonomi rakyat. Saya cadangkan kerajaan memperbaiki kutipan cukai semasa terutamanya daripada ekonomi bayangan yang dianggarkan oleh LHDN bersaiz 21% daripada KDNK negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, perkara seterusnya ialah industri ternakan di Sarawak. Saya ingin mempertengahkan isu industri ternakan di Sarawak dan juga peranan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dalam usaha membasmi penyakit rabies menjelang tahun 2025 dan penyakit African Swine Fever ASF serta mengekalkan status bebas penyakit kuku dan mulut. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak merupakan salah satu agensi yang penting di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, di mana ia diwujudkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan penubuhan Jabatan Veteriner Sarawak dengan hanya 194 jawatan tetap dan berpension. Bilangan ini amatlah tidak mencukupi jika dibandingkan dengan Selangor dan Johor, melihat pada Sarawak yang besar dan luas mempunyai 12 bahagian yang perlu ada pejabat veteriner serta dilengkap dengan staf yang cukup. Puan Timbalan Yang di-Pertua, penambahan staf adalah perlu untuk membantu Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak untuk membangunkan industri ternakan selain menjalankan aktiviti kawalan penyakit haiwan berjangkit melalui sempadan di antara Sarawak dan Kalimantan dan juga pelabuhan-pelabuhan. Justru penambahan kaki tangan dapat menangani penularan wabak rabies serta membantu Jabatan Veteriner mengawal wabak penyakit African Swine Fever dengan izin di pedalaman secara sistematik dan berkesan.
Dalam masa yang sama, pasukan ini dapat membantu Sarawak mengekalkan status bebas penyakit kuku dan mulut atau Foot and Mouth Disease FMD free without vaccination dengan izin di mana status ini membolehkan Sarawak mengekspor haiwan dan produk haiwan dengan nilai melebihi 300 juta ringgit setahun. Sekiranya penyakit ini gagal dibendung, ianya boleh menjejaskan ekonomi Sarawak. Puan Timbalan Yang di-Pertua, penularan wabak rabies di Sarawak adalah serius sehinggalah pada tahun 2017 pihak berkuasa telah diisytiharkan wabak tersebut sebagai bencana tahap 2 seperti yang termaktub dalam arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Sejak 2017 sehingga kini seramai 46 nyawa terkorban dari 52 mangsa rabies, manakala pada tahun lepas sahaja terdapat 8 nyawa terkorban dari 12 kes. Rabies boleh dikawal sekiranya 70% populasi anjing di Sarawak disuntik vaksin rabies. Mangsa yang digigit perlu mendapat rawatan segera di hospital. Jika kawalan sempadan tiada, ianya akan menjejaskan kesihatan masyarakat di Sarawak, keselamatan makanan atau food security dan ekonomi Sarawak. Jawatan Berterima perlu mempunyai staf yang mencukupi untuk menjaga ICQS di Biawak, Tebedu, Sungai Tujuh dan di lapangan terbang. Maka dengan masalah kekangan staf veterina yang kritikal untuk fokus kepada tugasan di Sarawak, Betong ingin menyarankan agar Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA agar dapat menambah jawatan veterina dari 194 pelbagai grade kepada sekurang-kurangnya 800 orang agar staraf dengan kekuatan anggota DVS Sabah yang mempunyai lebih 750 staf untuk mengawal penyakit, tugas regulatory dan pembangunan industri ternakan. Di dalam strategi pembangunan pasca COVID-2030, Sarawak mensasarkan menjadi net food exporter dengan izin pada tahun 2030. Oleh itu, Jabatan Veterina Sarawak perlu dikembangkan agar hasrat tersebut dapat dicapai. Puan Timbalan Yang di-Pertua, Yang di-Pertuan Agong di dalam titahnya menegaskan bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi bahawa program pembangunan sosioekonomi seperti agenda pemekasan ekonomi, pendigitalan dan penerimagunaan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan amatlah perlu diperhebatkan. Dalam perkara ini, Betong mohon diperluaskan lagi semua program pembangunan sosioekonomi tersebut ke Sarawak serta tambah peruntukan serta permudahkan akses kepada syarat-syarat permohonan dana. Di samping itu, segala prasarana digital perlu juga dibina dan dinaik taraf. Yang di-Pertuan Agong juga menyarankan agar kerajaan terus mengambil langkah untuk meringankan beban penternak, petani dan pengeluar makanan susulan peningkatan kos pengeluaran. Dalam hal ini, Betong mohon dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menambah peruntukan bagi program pemodenan pertanian dan pertanian pintar yang berdaya mampan serta kurangkan kearenah birokrasi supaya segala bantuan kerajaan betul-betul membantu golongan sasar. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit isu kesihatan. Dalam titah Yang di-Pertuan Agong, Baginda menyatakan kewajaran diberikan perhatian infrastruktur berkualiti di Sabah dan Sarawak. Betong mohon kerajaan segerakan bina baru dan naik taraf dan menyelenggara bangunan klinik kesihatan yang daif di luar bandar Sarawak. Selain dari bangunan yang daif dan uzur, Betong ingin mengambil perhatian kerajaan bagi isu aset kesihatan di kawasan Betong yang memerlukan pertimbangan dari kerajaan. Antaranya ialah keperluan ambulan yang amat mendesak di klinik kesihatan Sepauh, klinik kesihatan Debak, klinik kesihatan Mid Layar dan juga pembinaan pusat dialisis di Sepauh. Betong mohon tindakan segera kerajaan melalui KKM. Betong mohon pencerahan dari KKM mengenai permohonan dari kuasaan seperti bina baru pusat kesihatan bagian Betong yang daif dan uzur, bina baru klinik kesihatan Sepauh yang daif, naik taraf hospital Betong dari segi prasarana aset, doktor pakar dan keperluan sumber manusia yang lain. Puan Timbalan Yang di-Pertua, akhir sekali Betong juga senada dengan rakan-rakan yang lain mengenai masalah sekolah daif dan menyambut baik komitmen kerajaan untuk menaik taraf bangunan sekolah yang daif dan uzur. Di kawasan saya, hampir 2/3 daripada lebih 30 sekolah rendah di kawasan adalah dalam kategori daif dan uzur. Mohon pertimbangan segera oleh kerajaan untuk meluluskan peruntukan bagi menentukan persekitaran yang kondusif untuk pelajar
serta warga pendidik di sekolah-sekolah tersebut. Satu lagi isu pendidikan ialah jumlah pelajar yang begitu ramai tiada slip SPM kerana gagal bahasa Melayu dan sejarah. Ianya satu statistik yang membimbangkan apabila berpuluh ribu pelajar telah berhenti sekolah dan tidak mempunyai sijil SPM. SPM ini umpama surat beranak. Nak belajar tidak boleh sebab tiada sijil SPM. Sekalipun hendak memohon di Institut Kemahiran kerana sijil itu penting walaupun keputusan mereka rendah. Nak buat kerja tiada kemahiran kerana berusia 17 tahun dan 18 tahun. Akhirnya akan menjadi kelompok tercicir dan terdedah dengan isu moral dan sosial. Dalam hal ini, Betong ingin cadangkan kerajaan mencari kaedah penyelesaian yang proaktif. Dan kedua, mohon TVET boleh menawarkan khusus keusahawanan kepada golongan ini agar mampu membuka peluang pekerjaan nanti. Dan perkara ketiga adalah bagi mata pelajaran sejarah. Betong cadangkan agar kementerian melihat semula cara penilaian supaya lebih mesra pelajar. Maksud saya, penilaian peperiksaan 40 markah dan penilaian kerja khusus 60 markah. Ianya bertujuan supaya dapat membantu pelajar untuk dapat lulus dan layak sijil. Betong melihat rasional cadangan ini supaya penilaian lebih adil dan menyeluruh dan pelajar tidak hanya dinilai dalam peperiksaan tapi juga melalui kerja khusus. Lebih penting penerapan semangat cinta ke negara bukan hanya digambarkan berdasarkan peperiksaan tapi juga melalui tingkah laku dan pengamalan yang guru boleh lihat dan nilai dalam kerja khusus mereka. Puan Timbalan Yang Dipertua, itu saja daripada Betong, dan akhir sekali saya mewakili rakyat mendukung titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika upacara perasmian mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Betong menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Saya ingin jemput Yang Berhormat Indira Mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya bersyukur dan turut menyokong usul menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para pengundi Indra Mahkota, IM Indra Mahkota, termasuk para pengundi muda kerana memberikan saya kepercayaan untuk mewakili IM sekali lagi. Di samping berbakti kepada IM, saya memegang amanah ini dengan meneruskan niat, idealisme dan perjuangan membangunkan Malaysia yang lebih baik yang berasaskan dasar-dasar induknya dan nilai-nilai ma'ruf seperti kebenaran, keadilan dan keharmonian dan menentang unsur-unsur mungkar seperti kepalsuan, kezaliman dan kehuru-haraan. Kita mesti meningkatkan kerja-kerja islah, pembaharuan dan reformasi dalam dasar-dasar sistem-sistem dan institusi-institusi termasuk reformasi parlimen, reformasi pendidikan serta membasmi kereputan, decay dengan izin sama ada dalam bentuk politik wang, rasuah dan nepotisme. Saya akan terus dengan beberapa inisiatif, contohnya membantu penggubalan akta pendanaan politik dan membangunkan demokrasi Malaysia yang pelbagai kaum dan moderat. Tuan Yang di-Pertua, mauduk ucapan saya kali ini ialah bagaimana memperkasa budaya negara berteraskan ilmu, soal membina masyarakat berilmu, knowledge society. Masanya telah tiba untuk kita memperbaharui dan meningkatkan iltizam penghayatan budaya ilmu. Kita perlu membuat penilaian, penambahbaikan dan pendekatan baru dengan sense of urgency. Bertanya dan menjawab soalan-soalan yang sukar. Persoalan pokoknya ialah
sejauh manakah kita benar-benar melaksanakan falsafah dan dasar pendidikan kebangsaan, dan dia bukan hanya tanggungjawab KPM, KPT tetapi semua kementerian dan agensi. Izinkan saya menggariskan gagasan ini melalui 5 teras utama. Pertama, melahirkan insan baik. Kita perlu menetapkan bahawa matlamat pendidikan negara ialah untuk melahirkan insan baik, good man. Bukannya sekadar pekerja baik, good worker. Pekerja yang baik belum tentu insan yang baik, tetapi insan yang baik seharusnya pekerja yang baik. Insan yang baik mesti dibina atas asas-asas agama yang kukuh dan kearifan ilmu. Tetapi ilmu yang bagaimana? Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu ialah ketibaan makna daripada maklumat yang benar. Ada maklumat yang palsu tetapi memberi makna buat penerimanya. Itu bukan ilmu. Itu berita palsu, fitnah atau formula-formula menteri yang menyebabkan menteri sendiri terduduk. Ada maklumat yang benar tetapi tidak memberi makna buat penerimanya. Itu pun bukan ilmu. Maklumat kata ada ayam di air hitam, tapi menteri tak jumpa telurnya. Jadi, ada ilmu dan ada ilmu yang bukan ilmu. Ilmu yang ilmu ialah yang maklumatnya benar dan sahih dan memberi makna dan manfaat. Manakala ilmu yang bukan ilmu tidak bermanfaat, malah membawa fasad. Dan ilmu perlu dihayati dalam kerangka budaya ilmu. Terdapat 3 prinsipnya. Pertama, meletakkan ilmu dan ilmuwan di tempat paling tinggi. Contohnya, kalau melantik Naib Chancellor, beliau perlulah a leading figure dalam disiplinnya. Barulah wujud 2 elemen sakral dunia ilmu, iaitu peer recognition dan collegiality. 2, sentiasa menuntut dan mengongsi ilmu. Di sini relevannya bab kebebasan bersuara, kebebasan akademik dan kebebasan berkarya. Dan ketiga, setiap keputusan dan tindakan adalah berdasarkan ilmu. Ini merujuk penyelidikan, fakta, sains, data raya dan sebagainya. Kedua, pelaksanaan pendidikan bersepadu yang memang ada dalam falsafah dan dasar pendidikan. Yang saya persoalkan ialah soal pelaksanaan kesepaduan itu sendiri. Contoh, kesepaduan antara 4 teras falsafah pendidikan kebangsaan: intelek, rohani, emosi dan jasmani. Adakah ia benar-benar seimbang atau ia sengit sebelah? Bagaimana pula kesepaduan antara ilmu wahyu dan ilmu kemanusiaan? Antara pelbagai disiplin ilmu? Antara akademik dan co-curriculum? Antara bilik darjah dan praktikum dan perantisan? Antara ilmu warisan dan ilmu masa depan? Bagaimana dengan islamisasi ilmu dan mengarus perdana ilmu tempatan? Bagaimana dengan pembinaan tamadun? Saya harap kedua-dua KPM dan KPT boleh menangani isu ini dengan sebaik-baiknya. Ketiga, saya mencadangkan ada 3 komponen insan baik yang harus kita ambil kira. Indra Mahkota, Kuala Kedah. Ya. Kuala Kedah. Terima kasih kepada Indra Mahkota, terima kasih kepada Ketua. Tadi Indra Mahkota menyebut tentang melahirkan individu yang baik, insan yang baik, yang seimbang antara budaya ilmu, rohani dan jasmani. Maka bersetujukah Yang Berhormat bahawa dalam melahirkan insan yang baik lagi bermanfaat, seimbang antara rohani dan jasmani, pihak kerajaan khususnya melalui KPT dan KPM memantau dan memastikan agar kursus yang ditawarkan di institusi pendidikan meliputi pengajian pelajaran teras kursus di samping menekankan pengajian berteraskan akhlak dan moral supaya pelajar berkenaan seimbang di antara akal dan budi. Mohon respon Indra Mahkota. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau di universiti itu memang ada university required course, faculty required course, dan saya harap ini nanti boleh dipandu oleh kedua-dua menteri. 3 komponen insan baik.
Satu saya dah sebutkan tadi, budaya ilmu dan pendidikan bersepadu. Kedua ialah memimpin kehidupan digital tetapi digital yang manusiawi. Kita perlu futurist. Perubahan teknologi tetap berlaku. Ekonomi digital ialah pemacu utama pertumbuhan ekonomi hari ini. Di sinilah kebijaksanaan Perdana Menteri ke-8 melancarkan Pelan Ekonomi Digital Malaysia MyDigital lengkap dengan sokongan-sokongannya seperti Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela. Tahniah Yang Berhormat Paguh. Saya juga mengucapkan tahniah kepada mantan Menteri Pendidikan yang sudah menyiapkan kertas dasar pendidikan digital. Tahniah Putrajaya. Dalam konteks ini, kita harus menyediakan ekosistem geopolitik, budaya dan generasi yang mencetuskan dan menguasai dunia digital. Tetapi, kita juga perlu mengatasi kesan-kesan negatifnya seperti keselamatan cyber, privasi dan etika. Inilah yang saya maksudkan kita memerlukan generasi digital yang manusiawi. Ketiga, mempunyai pandangan sarwa yang harmoni dan global. Kita perlu membina insan yang mampu mengemudi kehidupannya dengan tenang dan cemerlang dalam masyarakat majmuk dan antarabangsa. Saya bersetuju dengan banyak komentar teman-teman yang berucap soal kemajmukan dan kepelbagaian negara kita. Dalam masyarakat majmuk, dengan pendekatan peaceful coexistence, yang dalam bahasa Inggerisnya diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Siddiq Fadil sebagai kerukunan hidup dalam budaya damai. Itu sangat mustahab. Kita harus membangunkan insan yang mampu berdaya saing, malah boleh memimpin dalam apa jua gelanggang pekerjaan perniagaan dan ekonomi antarabangsa, serta memahami dan menangani arkitektur antarabangsa yang sering bias kuasa-kuasa dan peniaga-peniaga besar. Jadinya, kalau di sekolah Yang Berhormat Menteri, program keceriaan sekolah itu biarlah selari juga dengan contohnya Sustainable Development Goal, itu maksud saya. Dan kalau di universiti, biarlah kita lipat gandakan lagi pertukaran pelajar antarabangsa yang benar-benar bermakna. Keempat, tumpuan utama kita mestilah pelajar, ilmuwan dan pakar-pakar bidang. Ada kalanya Tuan Yang di-Pertua kita tersasar. Kita asyik berdebat tentang pendidikan, tetapi bukannya tentang tumpuan utama, iaitu pelajar. Kita mesti membetulkan kompas pendidikan kita, bahawa yang paling diutamakan ialah pelajar. Jadikanlah sekolah itu tempat seronok untuk mereka belajar. Justru kita mesti mengamalkan pendekatan penghakupayaan pelajar, student empowerment, dan memperkasa gerakan mahasiswa di universiti dan melibatkan mereka dalam seluruh proses pendidikan termasuk dalam governance di institusi pendidikan. Tumpuan seterusnya tentulah guru-guru, pensyarah-pensyarah dan pakar-pakar. Kita harus ingat bahawa yang dinamakan sekolah dan universiti itu bukan bangunannya, tetapi adalah komunitinya, iaitu interaksi yang intensif antara guru, pensyarah dan pelajar. Kembalikan dan bantulah para guru dan pensyarah menjalankan tugasnya yang hakiki, iaitu mengajar, bukan jadi keradi atau pak pacak jaga student di pagar pada pagi-pagi hari. Dan libatkanlah wakil-wakil kesatuan guru seperti NUTP dan pensyarah dalam proses membuat keputusan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Indra Mahkota. Indra Mahkota menyebut bagaimana perlunya suatu pendekatan untuk menimbulkan kematangan yang saya faham di kalangan mahasiswa-mahasiswa IPT di dalam negara kita ini, menyedari bahawa Yang Berhormat Tambun suatu masa dulu adalah seorang pemimpin pergerakan pelajar yang agak tersohor pada masanya. Apakah harapan Yang Berhormat kepada beliau sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, sebagaimana juga Yang Berhormat Indra Mahkota satu masa dulu, kepada kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ini untuk menggembelingkan tenaga bagi menimbulkan tahap kematangan yang tinggi
mahasiswa kita sebagai para pemimpin negara di masa akan datang. Terima kasih. Saya tengok dalam manifesto Pakatan Harapan nak hapuskan AUKU. Kita tengok yang itu dululah. Dalam konteks ini, bagaimana kita melihat dunia pendidikan? Saya menggesa agar kita melihatnya dengan pandangan sarwa pendidikan dan bukannya dari pandangan sarwa bidang lain seperti bidang pengurusan. Contohnya agak mendalam. Pendidikan dinilai, evaluation, bukannya diukur, measurement. Neraca penilaian untuk pendidikan mestilah neraca ilmu dan tamadun, bukannya neraca pentadbiran dan birokrasi. Kita perlu memastikan yang pendidikan tidak terikut dengan pengaruh luar. Dunia pendidikan yang seharusnya memimpin yang di luar. Kita mesti mengembalikan roh pendidikan dengan kecemerlangan pendidikan yang punya roh, bukannya excellence without soul. Dan kelima, persoalan ekosistem kondusif pendidikan. Yang ini saya akan bincang semasa perbahasan belanjawan. Tuan Yang di-Pertua, kita perlu mempunyai kesepakatan dalam trust-trust yang fundamental ini. Kalau tidak, kita sering berantakan dari segi sistem operasi, dari segi putus kesinambungan atau dari segi biaya yang tidak munasabah, sedangkan asas-asas yang fundamental itu kita tidak selesaikan terlebih dahulu. Akhir sekali, kita meratapi pemergian satu-satunya Profesor Diraja, iaitu Profesor Ungku Aziz, dan memanglah sukar untuk mencari gantinya. Tetapi kita masih mempunyai seorang ilmuwan ulung yang mengetuai disiplin ilmunya dengan idea-idea original dalam perjuangan membina semula tradisi intelektual dan keagamaan kita yang telah runtuh dan membawanya semula ke peringkat tertinggi dalam pelbagai bidang: metafizik, falsafah sains dan pendidikan, perbandingan agama, kesusastraan, sejarah dan kebudayaan yang berakar pada ajaran Islam. Telah menulis banyak kazalah ilmu yang diterjemah ke bahasa-bahasa asing dan ada di antaranya, contohnya Islam and Secularism menjadi rujukan utama. Beliau instrumental dalam penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, mengasaskan Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu UKM dan International Institute of Islamic Thoughts and Civilization ISTEC dan banyak lagi. Dengan ini saya mencadangkan agar kerajaan menganugerahkan gelaran Profesor Diraja kepada Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Rasta. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan usul menjunjung kasih Tita Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Saya mengambil kesempatan pada perbahasan pertama saya untuk penggar Parlimen ke-15 ini mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DAP yang telah memberikan mandat sekali lagi letakkan saya calon untuk Parlimen Rasa, dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada pengundi rasa yang telah memberikan mandat kali kedua untuk saya mewakili pengundi rasa, penduduk rasa di Dewan Yang Mulia ini. Dengan majoriti yang besar, walaupun kita tahu ada gelombang hijau, tapi Negeri Sembilan setakat ni belum lagi nampak. Jadi, terima kasih kepada pengundi rasa. Pada petang ini, saya ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan kerajaan perpaduan, selepas itu reformasi institusi Malaysia Madani, kos sara hidup, dan akan menyentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang terbabit. Perkara pertama yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan kerajaan perpaduan. Seperti mana sedia maklum, kali pertama dalam sejarah pilihan raya negara kita, selepas PRU ke-15, pada malam tersebut, dia ada gabungan ataupun pakatan yang mendapat majoriti. Jadi dengan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, Baginda telah memanggil ketua-ketua gabungan parti untuk menghadap, dan seterusnya Baginda telah membuat keputusan yang bijak untuk membentuk kerajaan perpaduan. Saya rasa ini menandakan satu dimensi baru dalam sistem demokrasi negara kita. Sebab di banyak negara Eropah,
memang sejarah pilihan raya mereka menunjukkan bahawa tidak akan ada parti yang boleh mendapat majoriti pada hari keputusan PIU diumumkan. Walaupun ia kali pertama, tapi paling penting adalah negara kita, rakyatnya matang, tiada huru-hara, tiada kacau bilau, segalanya aman dan damai, dan rakyat meraihkan pembentukan kerajaan perpaduan yang kita ada hari ini. Dengan undi popular ketika PIU yang ke-15 menunjukkan bahawa gabungan parti daripada kerajaan perpaduan yang kita ada telah memenangi hampir 70% undi ketika PIU ke-15, yang menandakan bahawa lebih 2/3 pengundi yang keluar mengundi tempoh hari sebenarnya mendokong gabungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan yang kita ada hari ini. Datuk Yang Di-Pertua, Rasa mohon mencelah boleh. Sikit soalan saya. ya, Syalam. Pada pandangan Rasa, kenapakah Perikatan Nasional tidak mahu untuk menyahut seruan itu dan bergabung membentuk kerajaan perpaduan yang sepatutnya menjadi uniti kerajaan perpaduan sepenuhnya dalam negara kita ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Itu saya rasa saya tak mau bazir masa saya terhad tinggal 10 minit untuk komen pasal mereka. Biar dia rakyat tengok sendiri. Bagus tu yang Rasa, mereka Rasa tidak bagus. mahu, yang biar rakyat nampak mereka tidak mahu terlibat dalam agenda perpaduan negara yang disarankan oleh Seri Patuga Baginda Yang Di-Pertua Agong sendiri. Jadi siapa yang terhaka nanti rakyat tahulah. Seterusnya, topik yang saya nak sarankan adalah berkenaan dengan reformasi institusi. Saya nak sebut 3 perkara pada hari ini. 3 institusi utama saya rasa kena bagi reform yang secukupnya. Yang pertama, institusi yang kita ada hari ini, institusi Parlimen. Kita sedia maklum, saya dengar ada rakan-rakan pernah sebut Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 yang telah dimansuhkan pada tahun 92 perlu dihidupkan, perlu dikembalikan. Saya menyokong dan saya berharap di bawah pimpinan Datuk Yang Di-Pertua yang baru kita dapat diberikan otonomi Parlimen di bawah konsep doktrin pengasingan kuasa. Jangan Parlimen diletakkan di bawah eksekutif. Bukan kita nak lawan eksekutif, tapi doktrin pengasingan kuasa itu sendiri. Bagi siapa-siapa yang belajar undang-undang, dia tahu legislatif perlu diasingkan daripada eksekutif agar proses mengubah undang-undang ini dapat memberikan makna yang secukupnya dan suara rakyat boleh dibawa, diketengahkan secara maksimum dan akhirnya ia menepati keperluan semua rakyat. Itu yang kita harap dan saya berharap ia dapat dilakukan dengan cepat. Agensi kedua yang perlukan reformasi institusi adalah SPR. Saya nampak masih ada banyak tambah baik yang boleh kita lakukan terhadap tata kelola perjalanan pilihan raya yang kita ada pada hari ini, terutamanya lantikan-lantikan dalam SPR, terutamanya pesuruhjaya dalam SPR, supaya mereka yang dilantik adalah mereka yang tidak mempunyai latar belakang politik, yang boleh membawa ataupun melaksanakan tugas dengan adil dan saksama dan tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Institusi ketiga yang saya rasa perlu diberikan perhatian adalah SPRM. Izinkan saya merujuk kepada indeks persepsi rasuah ataupun Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International baru-baru ini. Indeks ni dikeluarkan sejak 1995 secara tahunan. Untuk makluman semua, Dewan Yang Mulia ini secara faktanya skor ataupun mata yang diperolehi oleh negara kita ada pada tahun lepas 2022 adalah 47 mata. Bayangkanlah kalau kita masuk exam kita dapat 47, kurang daripada separuh. Macam mana nak lulus? Ia menunjukkan bahawa persepsi rasuah tu sangat teruk. Persepsi rasuah tu sesuatu yang akan membelenggui kepimpinan negara kita dan sistem yang kita ada. Jadi saya mohon kerajaan yang kita ada supaya membetulkan ni. Kita pernah betulkan, kalau kita merujuk kepada fakta, tahun 2019 ketika pimpinan Pakatan Harapan dulu, indeksnya Malaysia mendapat 53 mata, Wahas tahun sebelum tu 47. Iaitu di bawah kepimpinan rejim lama 47, Pakatan Harapan lonjakannya kepada 53 mata. Kalau tahun 2019 kita boleh lakukan, saya percaya tahun 2023 dengan kepimpinan
ya kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, kita boleh lonjakan perolehan mata daripada 47 sekali lagi kepada 53. Sebab saya ikut laporan ni, kenapa 47? Parlimen tak bersidang, tak diluluskan pakej rancangan ekonomi dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini sekarang ni di bawah kerajaan baru tidak akan berlaku. Dan saya yakin Yang Amat Berhormat Tambun sendiri selaku seorang reformis, beliau cukup prihatin terhadap perkara ini. Dan saya juga berharap supaya semua gabungan, tak kira ya daripada kedua-dua pihak, sama-sama kita mendokong, kita boleh melonjakkan kedudukan Malaysia supaya orang tak pandang kita sebagai negara yang lazim melakukan rasuah. Seterusnya, Tuan Yang Ketua, perkara yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan masyarakat madani yang menggariskan 6 tonggak. Saya gunakan peraturan 37 Yang Berhormat. 6 tonggak, saya berharap 6 tonggak di bawah masyarakat madani Malaysia ini mendapat sokongan semua. Saya sebut secara terbuka. Ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Yang Berhormat Bera dulu, beliau menyebut tentang keluarga Malaysia. Beliau menyeru semua sokong. Kita pun sokong. Pembangkang ketika itu pun sokong. Sebab ia untuk keberlangsungan, kemajuan dan pembangunan negara. Jadi saya mohon semua supaya berlapang dada. Tak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, sama-sama kita menyokong dan mendokong konsep Malaysia Madani yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada hari ini demi kelangsungan, demi pembangunan negara Malaysia tercinta kita. Isu seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, kos sara hidup. Saya sebut kos sara hidup dah 2 tahun saya sebut di sini. Kalau 2 tahun sebelum ni saya pakai pelitup muka ketika berbahas. Hari ini saya buka pelitup muka untuk berbahas, tapi isunya tetap sama. Bukan sebab kalau pembangkang dia cerita lain, kerajaan dia cerita lain. Ada orang waktu dia jadi menteri, dia tak nampak ada isu telur. Lepas tu tak jadi menteri, dia nampak isu telur. Tidak, isu ni berlaku. Yang Berhormat Hulu Terengganu, sahabat saya ada di Dewan pada petang ni. Beliau boleh tahu apa yang saya sebut. Walaupun berlainan parti, we work together. Apabila Yang Berhormat Hulu Terengganu menjadi timbalan menteri Kabinet HCP dulu. Isu minyak pakej, saya nak sebut secara terbuka hari ini. Saranan saya pernah buat ketika Yang Berhormat Kapit menjadi menteri Kabinet HCP dulu. Saya kata apa? Kota 60,000 tan metrik sebulan tak cukup. Sebab pengguna yang gunakannya dah ramai. Sebab tu selalu tak ada stok, tak cukup bekalan di pasaran. Di tempat saya, bila pegawai tinggi turun, ada stok. Hari biasa tak ada stok. Jadi macam mana sebagai langkah singkat dia? Tambahkan kota dia. Daripada 60,000 tan metrik satu bulan, sekurang-kurangnya naikkan kepada 70 ataupun 75 tan metrik. Untuk sementara, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, kita pantau keadaan dan kita kaji semula apakah ada keperluan jangka masa panjang. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan kita paksa rakyat beli minyak botol yang lebih mahal. Itu yang sepatutnya dilakukan. Saya pernah sarankan kepada kerajaan sebelum ni. Dan hari ini saya mohon supaya kerajaan yang kita ada, menteri baru kita, supaya kaji saranan saya ini. Demi kepentingan Yang Berhormat khasnya golongan saya minta laluan sikit. Minta maaf. Sikit saja. Tak ada, masa tak cukup, saya ada banyak topik. Jadi saya mohon, perkara ini perlu kita kaji. Tapi saya kena puji kerajaan yang ada hari ini, khasnya menteri KBDN. Walaupun harga minyak sawit mentah dunia naik sikit, kita tahu. Tapi harga minyak masa botol tak pernah dinaikkan sejak kerajaan perpaduan memegang kuasa sehingga hari ini. Ia menandakan keprihatinan daripada kerajaan yang kita ada. Kita tak gunakan perkataan prihatin tu setakat cakap saja mulut, tapi kita laksanakan. Itu yang kita nak. Jadi saya harap isu telur ni pun dapat kita laksanakan. Pihak Kementerian Pertanian khususnya boleh menetapkan satu tempoh bila kita nak input telur ni. Bukan selama-lamanya. Tapi saya nampak ada keperluan untuk dia import untuk sementara, jangka singkat. Tapi berapa lama? Kena gariskan. Sementara itu, kita kena gariskan jangka panjang kita. Apa rancangan jangka panjang kita? Untuk merancangkan industri penternakan ayam yang menghasilkan telur ayam secara tempatan. Itu yang kita kena rancang supaya masalah ni tak berlaku. Dan untuk Kementerian Pertanian
dan juga keterjaminan makanan. Ini namanya hebat. Saya harap dengan penjenamaan semula nama ni dia boleh menjamin makanan tempatan sentiasa cukup. Sebab apa saya kata macam tu? Kita ni, negara kita aman damai, cuaca kita bagus. Saya pernah pergi Berlin, Germany. Dia jual pisang. Orang Jerman suka makan pisang. Tapi pisang dia bukan pisang dari Malaysia. Pisang dari Ecuador. Takkan kita tak boleh nak ekspor pergi Germany. Jadi farmer kena lebih proaktif dalam menembusi pasaran yang ada. Sama juga penanaman jagung. Cuaca kita sesuai. Kalau untuk makanan ayam tu jagung dengan soya. Soya tu payahlah. Jangan cakap Malaysia nak tanam soya nanti orang gelak. Tapi jagung tu kita boleh. Kita kena usahakan. Ada mungkin MOSTI boleh bantu perancangan jangka panjang supaya perkara ini kita localize. Tuan Yang Di-Pertua, perkara seterusnya yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan artikel 15A Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan kewarganegaraan. 2 hari lepas saya menerima jawapan daripada Yang Berhormat Menteri KDN. Saya nampak jawapannya sama. Ya, sepanjang saya ada di sini, 3 orang menteri dalam negeri, 3 memberikan jawapan sama. Saya nak sebut spesifik aja. Untuk isu yang mana kanak-kanak yang ayah kandungnya rakyat Malaysia, ibunya warga asing, ibu dan ayah hanya mendaftarkan perkahwinan selepas anak dilahirkan. Nak kata salah anak ni ke? Nak kata salah ayah dia. Jangan kita menjadikan anak ni sebagai bangsa. Jadi saya mohon supaya ada satu pendekatan yang lebih holistik daripada Yang Berhormat Menteri baru KDN kita supaya masalah kewarganegaraan ini dapat diselesaikan. Khasnya untuk kumpulan anak-anak yang sepatutnya mereka layak sebenarnya. Tapi kesilapan daripada ibu bapa mereka yang gagal mendaftarkan perkahwinan mereka sebelum anak dilahirkan menyebabkan mereka tak layak jadi rakyat Malaysia. Jadi saya mohon satu pendekatan yang holistik daripada Kerajaan Perpaduan. Dan perkara terakhir, Tuan Yang Di-Pertua, sebelum landing adalah berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya. Walaupun menteri tak ada, tapi saya nak sebut perkara ini penting. Perkara ini dah berlaku sejak awal tahun lepas. My RFID. Ini moden. Ini dia gunakan sinar. Sila gulong. Ya, dia gunakan sinar RFID tu. Saya mohon supaya KKR tinjau semula, pantau semula keperluan sebab banyak lorong yang asalnya Smartec telah diganti dengan My RFID yang menyebabkan banyak lorong sebenarnya long queue. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri baru boleh mengkaji perkara ini yang akhirnya akan membolehkan pengguna jalan raya mengelak daripada kesesakan yang lama, terutamanya di lebuh raya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan. Jadi sekian saja ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Kepala Patas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya Kepala Atas mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua atas seruan dan peluang yang telah diberikan kepada Batas untuk membahaskan titah diraja ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong bagi penggal kedua Parlimen ke-15. Yang kedua, Kepala Batas mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengundi Parlimen Kepala Batas di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat sebagai wakil rakyat P041 yang setelah berjaya menewaskan penyandang Datuk Seri Rizal Marekan yang merupakan salah seorang menteri Parlimen sebelum ini sehingga digelar sebagai giant killer. Untuk rekod, kerusi Parlimen P041 Kepala Batas merupakan kubu kuat UMNO Barisan Nasional sejak tahun 1974. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Mohon izin. Tuan Yang Bertua, ada beberapa isu yang ingin saya tuntaskan, saya bawakan di sini. Yang pertama, Hospital Kepala Batas adalah hospital berpakar minor yang mempunyai 128 katil di tengah-tengah pusat pentadbiran Kepala Batas yang sedang pesat membangun. Maka perkara ini wajar dilihat oleh pihak menteri kerana
Saya mengajukan supaya menaik taraf hospital kepala batas ini kepada bertaraf meja dengan memberi perhatian terhadap penambahbaikan mutu perkhidmatan demi keselesaan rakyat, terutama isu kesesakan di wad kecemasan. Hal ini berikutan setiap zon hanya mempunyai satu pegawai perubatan, satu paramedik untuk menjaga pesakit yang kritikal dan separa kritikal, dan ini melihat kepada kesan mutu perkhidmatan yang lemah, lesu dan kurang fokus. Maka persoalan rakyat kepala batas, bilakah kemudahan perubatan ini dapat dinaik taraf dan bilangan staf terutama pembantu perubatan dapat ditambah bagi kualiti rakyat kepala batas khususnya dan juga kumpulan B40, dan terutama perkara ini dapat dimasukkan dalam bajet yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Yang kedua, jutaan terima kasih kepala batas ucapkan kepada Barisan Bomba dan juga IPD seberang Perak Utara khususnya di kepala batas kerana telah memberikan kerjasama serta perkongsian maklumat dalam memastikan Parlimen Kepala Batas ini selamat dan sejahtera sesuai selari dengan aspirasi Kepala Batas sejahtera. Dan demi mencapai aspirasi ini, persoalannya bilakah bilangan anggota polis dapat ditambah, bahkan memperkasakan akta dalam melindungi penjawat awam bomba ketika bertugas, agar apa yang berlaku terhadap arwah pegawai bomba Muhammad Adib dapat ditangani dengan lebih baik pada masa hadapan. Yang ketiga, rancangan pembinaan dan juga pelaksanaan projek Taman Teknologi Pulau Pinang ataupun dengan izin Penang Technology Park PTP merupakan satu projek perindustrian di kawasan Parlimen Kepala Batas yang mana mendapat tentangan daripada penduduk. Dan perkara ini kita lihat bagaimana berada di dalam kawasan zon kilang. Isu Adib. Saya teruskan, banyak isu yang saya ingin utarakan. Mohon mendengar. Isu Adib, Ya Mohamad. Penduduk juga menekankan dengan tegas agar kajian Isu Adib, kalau betul prihatin, boleh beri laluan. Kebanjiran warga asing, mohon dengar. iaitu kajian impak sosial SIA dan juga kajian impak alam sekitar EIA dan juga kajian impak lalu lintas TIA perlu dipatuhi. Penduduk risau kebanjiran warga asing menyebabkan ada usaha untuk membina asrama pekerja asing yang boleh memberi impak sosial dan juga negatif kepada penduduk. Membantah asrama pekerja asing tanpa membantah pembinaan projek PTP ini seolah-olah sikap seperti ala kadar. Dan juga persoalannya, adakah terdapat jaminan bahawa hanya pekerja dan pakar tempatan akan diutamakan? Tuan Yang Bertuah, saya dimaklumkan semalam oleh pihak penduduk dijadualkan Perdana Menteri sendiri akan merasmikan PTP ini yang menjadi bantah, yang menjadi kemarahan rakyat di Kepala Batas pada 11 hari bulan 3. Saya mohon kepada Menteri untuk mengambil pertimbangan ini. Yang keempat, rekod kajian Organisasi Antarabangsa Studoku menyenaraikan 8 batang sungai yang paling tercemar di negeri Pulau Pinang dan salah satunya adalah Sungai Kereh. Popularnya Sungai Kereh ini adalah sebabkan isu pencebaran najis babi yang telah berlaku sejak 40 tahun. Bukan 4 tahun, bukan 14 tahun, tapi 40 tahun. Maka apakah komitmen yang dimainkan oleh pihak yang berautoriti untuk menangani isu ini sehingga ke hari ini isu ini masih dibawa kepada pihak Parlimen Kepala Batas? Maka kita melihat tercemarnya sungai-sungai ini yang semakin mengecil, sumber air yang bersih yang dibekalkan kepada rakyat negeri Kepala Batas atau Pulau Pinang khususnya menyebabkan Sungai Muda kini yang menjadi sumber air bersih yang sangat bernilai untuk negeri Pulau Pinang, berikutan terdapatnya pertikaian di antara Pulau Pinang dengan Kedah menjadi isu yang kian berlarutan. Jadi Kepala Batas mengharapkan perkara ini dapat dijelaskan, terutama berkaitan dengan sempadan sungai ini sebagaimana sempadan perairan laut yang diukur dari pantai sebelum jarak yang ditentukan sebagai perairan antarabangsa. Mohon izin sebagaimana surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah nampak kerosakan di darat, di laut disebabkan tangan-tangan manusia.
Tuan Yang Dipertua, yang kelima, anak muda merupakan aset yang sangat bernilai kepada negara. Dan saya percaya kita semua berada di sini adalah di antaranya undi anak muda. Maka saya bawakan isu berkaitan yang menghimpit anak muda, generasi muda khususnya adalah berkaitan dengan pemilikan rumah. Nilai hartanah yang semakin tinggi serta kesukaran untuk mendapatkan pinjaman masa ini, maka menyebabkan peluang untuk mereka sangat terhad, terutama di bandar-bandar utama. Sehubungan itu, saya mohon komitmen dari pihak kerajaan lebih banyak projek-projek perumahan PPR prima dapat dilaksanakan di seluruh negara termasuklah Kepala Batas, sebab Kepala Batas kini menjadi kawasan yang menjadi pilihan untuk didiami. Namun, adakah PPR pertama akan diwujudkan di Kepala Batas? Tak ada lagi dekat Kepala Batas. Dan kita lihat rumah ini sebenarnya adalah satu keperluan asasi. Dalam istilah bahasa Arab, keperluan daruriyat. Setiap orang nak, terutama anak muda. Tuan Yang Dipertua, yang keenam, umum mengetahui Institut Pengajian Tinggi menjadikan sistem jam kredit pembelajaran sebagai salah satu perkara yang perlu diikuti oleh pelajar. Setiap jam kredit ini seharusnya tidak membebankan para pelajar dan lebih terarah untuk melengkapkan mereka kepada pekerjaan serta sistem pekerjaan yang lebih terurus selepas ini. Malahan kita melihat tesis, jurnal, kertas kerja yang dibuat oleh pelajar dalam menyelesaikan isu-isu atau permasalahan hanya berada di perpustakaan, hanya ada di perpustakaan kementerian. Berhabuk sahaja. Jadi kita melihat hasil kreativiti kritis penyelesaian masalah telah dilakukan oleh para pelajar graduan ini harusnya diambil penting oleh semua pihak, termasuklah kita semua dan juga menteri-menteri, bagi mengurangkan lambakan graduan menganggur yang semakin bertambah. Adakah kerjasama job placement dengan izin oleh pihak syarikat di syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC dan agensi-agensi kerajaan terutamanya graduan FPTA dilaksanakan untuk membantu anak muda mencari pengalaman serta membina kerjaya. Satu tambahan yang sangat menarik. Puan Mencelah, boleh? Izinkan saya untuk menghabiskan. Bagi lepas ni. Tuan Yang Dipertua, satu lagi tambahan untuk para pelajar graduan terutamanya berkaitan dengan My Brain. Saya usulkan supaya perkara ini dipertimbangkan oleh pihak menteri. Okey, boleh. Yang seterusnya, boleh. Balik Pulau, Kepala Batas tidak beri laluan. Yang ketujuh, Kepala Batas bagi Mencelah. kos sara hidup para pelajar memainkan peranan yang sangat penting terutama di IPT ataupun di sekolah rendah. Secara purata, seorang pelajar makan sebanyak 3 kali. Kalau sehari sebanyak RM5, sebulan sebanyak RM150. Kalau saya sebagai graduan Al-Azhar Mesir sebelum ini di luar negara, RM5 tak realistik. Justru kita melihat sekiranya satu family, satu keluarga ada seorang anak ataupun lebih untuk belajar di IPT ataupun sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi bagaimanakah berkenaan dengan kos sara hidup ini? Kita melihat menu rahmah yang telah ditawarkan, yang telah diberikan oleh pihak menteri. Baik, walau bagaimanapun, kerajaan perlu kenal pasti penyelesaian kawalan harga bahan mentah supaya menu rahmah ini dapat bertahan. Kepala Batas. Seterusnya yang ke-8, Tuan Yang Dipertua, menyentuh berkenaan dengan pembangunan belia dan pemerkasaan wanita dalam celik IT. Hal ini tidak dapat menjauhkan daripada berkenaan dengan IT. Justru kita melihat kepada dakwaan kebocoran data peribadi di laman web pengkalan data sebagaimana yang telah dilaporkan di negeri Pulau Pinang baru-baru ini, adanya keterisan sebanyak 630,000 data maklumat. Dan juga apakah pendirian Menteri Komunikasi Digital berkenaan dengan isu buli 3 tiktokers wanita yang mana menghadapi serangan maklumat peribadi, body shaming, dan hal ini kita harap tidak menunjukkan kepada double standard walaupun mereka ini adalah tiktokers yang menyokong perikatan nasional. Isu TikTok, hadirin dan hadirat sekalian, kita melihat kepada pembinaan. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Kepala Batas tidak bagi laluan.
Isu TikTok. Kita tanya isu TikTok. Sila duduk, sila duduk. Yang berhormat Kepala Batas, teruskan. Duduk tak bagi lalu duduk. Tuan Yang di-Pertua. TikTok. Dia cakap apa? Eksploitasi wanita di media sosial apabila banyak iklan dilihat mengeksploitasi tubuh wanita dengan ayat-ayat berunsur lucah seksual. Dan juga kita melihat kepada laporan-laporan buli cyber di aplikasi media sosial TikTok yang menjelaskan, yang mendedahkan maklumat peribadi, komen-komen lucah yang menjijikkan serta izin body shaming. Justru kita melihat isu-isu ini, apakah usaha-usaha kerajaan untuk mengekang perkara ini dan apakah sejauh mana hasil siasatan dan tindakan yang direkodkan Peraturan oleh Dewan. Suruhanjaya Komunikasi Media Malaysia. Peraturan Dewan. Peraturan Dewan. Kita melihat kepada perkara yang seterusnya. Kepala Batas, Peraturan Dewan. Berikutan cadangan untuk Yang berhormat Kepala Batas, tunggu ada peraturan masyarakat. Peraturan 37/36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Dengar dulu Yang Berhormat, dengar dulu. Adalah disifatkan menghina majlis. Yang Berhormat Kepala Batas berbahas mengenai isu TikTok. Yang Berhormat sendiri pernah menggunakan TikTok untuk mengeluarkan perkataan-perkataan berbau perkauman. Buang masa, Speaker. Buang masa. Betul tidak? Betul tidak? Buang masa. Jangan Ini mengelirukan kacau saja Dewan. ni. Celutuk orang kacau saja. Buang masa. Saya minta Celutuk tu. Tong minyak. Tak payah layan Yang Berhormat. Teruskan, Kepala Batas. Kacau saja ni. Celutuk mau kacau saja Yang Berhormat. Mau kacau saja. Saya minta penjelasan. Terus Kepala Batas. Cadangan ni. Berhormat Kepala Batas. Segamat ada cadangan. Kepala Batas. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Biar Yang berhormat Kepala Batas habiskan ucapan beliau. Cadangan dari Segamat kepada Kepala Batas. Kepala Batas, Segamat ada cadangan ni. terima kasih kepada Tuan Yang Pertua. Panas tak apa tapi jangan koyak. Belum jawab lagi. Kepala Speaker. Kepala Batas. Yang Berhormat Kepala Terdapat Batas. cadangan untuk mengubah Ada waktu mengeluarkan bermula persekolahan siapa dia? pada jam 8 pagi. Yang koyak Saya siapa dia? melihat Kepala kepada Batas. penilaian semula perlu Sesiapa yang ingin rehat, sila keluar. Jangan bisik. Teruskan. Kepala Batas, Segamat ada cadangan. Ada yang cadangan baik, Kepala Batas. Tuan Yang Dipertua, cadangan. Bukan saya nak. cadangan untuk mengubah waktu bermula persekolahan ke jam 8 pagi. Saya melihat Boleh kepada berlaluan. penilaian Cadangan ni, semula perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan produktiviti dalam kalangan ibu bapa, guru dan juga pelajar. Kepala Batas. Tuntasnya. Maaf, Kepala Batas. Tuan Yang Hanya Dipertua, nak membantu sikit. Kepala Batas. saya ingin berkenaan mengambil isu kesempatan body shaming ini tadi. untuk mengingatkan para menteri kerajaan bahawa kalian bertanggungjawab kepada semua rakyat Malaysia dan perlu bersikap adil tanpa ada sikap prejudis dan berat sebelah dengan menggunakan aparatus kerajaan untuk menekan rakyat yang tidak sehaluan dengan ideologi politik. Saya mohon izin sebagaimana hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Selaras dengan 5 asas rukun negara, Kepala Batas menjunjung kasih titah baginda Tuanku Yang Dipertuang Agung. Allahu Akbar. Dia tak bagi. Takut lari. Jerutonglah takut. Jangan sibuklah. Seterusnya Yang Berhormat Kelabakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sidang Dewan. Salam Malaysia Madani. Asah kapak tajam beliung. Tebang mari kayu berduri. Tuanku umpama kemuncak payung. Patik di bawah berteduh diri. Saya menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan kerana memberikan peluang untuk turut serta dalam perbahasan titah diraja ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pengundi di Parlimen Kalabakan pada PRU 15 yang lepas kerana memberikan peluang kepada saya untuk mencurahkan khidmat bakti sebagai ahli Parlimen Kalabakan. Timbalan Yang di-Pertua, saya mempunyai harapan dan keyakinan yang tinggi terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri dan gandingan mantap Yang Amat Berhormat Bagan Datuk serta Yang Amat Berhormat Petrajaya di dalam memikul tanggungjawab untuk menunjangi dan mengutamakan keperluan rakyat serta membangunkan negara memandangkan pemimpin-pemimpin ini mempunyai pengalaman yang luas di dalam hal-hal tadbir urus negara. Saya percaya dan yakin gandingan dan sokongan daripada parti-parti politik yang membentuk kerajaan